إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana waradaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Assalamu alayka wa ala alika tahirin wa ala ashabika ajma'in wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selamat kita bertemu kembali dalam pengajian kitab, yaitu membicarakan tentang fiqhul ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita semalam kita telah membicarakan tentang perbezaan antara mani, mazi dan wadi. Mani ialah sesuatu yang suci, dan kalau dia keluar tu keluar terpancar dan warnanya putih. Putih itu macam air susu, putihnya warna putih dan dia kental ya. Dan dia keluar itu dengan penuh nafsu syahwat dan merasa nikmat apabila dia keluar. Dan wajib mandi tapi tak batal wudu. Manakala mazi itu adalah najis. Dia pun warna putih tapi putih itu macam clear, ya, dan dia tu agak cair. Dan dia berkeluar tapi keluar dengan kerana nafsunya syahwat tapi lemah, tak kuat nafsu dia. Mana dia tengah berkhayal, tengah terfikir-fikir tempat-tempat yang tak baik, dia melihat gambar-gambar yang tak baik. Jadi dia naik nafsu, keluar air mani, air mazi dia. Itu najis, batal wudu. Dan wazi, mazi mim, wazi ya waw, wazi ya. Maka wazi atau wadi, maka dia keluar menyusuli kencing. Bila kita main kecil, dia keluar. Biasa keluarnya kerana orang tu terlalu penat, letih ya. Tak banyak kerja berat agaknya, jadi dia keluar. Atau kerana dia sakit, itu pun najis. Dia pun warnanya putih, dia warnanya najis ya. Jadi dia najis dan dia wajib dia tu cuci dan dia berwudu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengatakan wajib mandi itu ialah dengan cukup dua rukun. Rukun tu pertama ialah kita niat. Ya, niat aku mandi mengangkat hadas besar. Habis ustaz, kalau kita niat aku mandi hadas besar, insya-Allah perkara itu pun boleh diterima ya. Kerana tujuan pada mandi ialah untuk angkat hadas besar. Jadi mandi hadas besar ya. Jadi dengan sebab berhadas besar. Jadi boleh kita niatkan macam tu insya-Allah. Dan keduanya hendaklah kita meratakan. Kita meratakan air itu seluruh tubuh badan, ke semua kecelah-celah anggota kita ya, ke tempat private part kita, semua tu hendaklah kita pastikan air itu terkena pada kulitnya ya. Dan sebab tu kita kalau mandi tu, kalau boleh kita duduk sikit-sikit untuk kita gosokkan sikit ke punggung kita, lubang dubur kita, dan juga kalau kaum wanita tempat farajnya, untuk supaya pastikan semua anggota dia yang zahir,
Yang zahir itu mana yang nampak dengan mata. Ada pun yang batin itu mana yang dalam, itu tak wajib. Tak wajib itu maknanya jangan sampai maaf kata kita nak juluk jari kita ke dalam lubang faraj kita ataupun lubang dubur, itu tak diwajib. Cuma ialah untuk kita kadang-kadang kala kita nak pastikan kita gosok sikit, masuk lubang sikit kan, dan sekadar satu ujung anak jari kita. Sekadar itu saja untuk kita pastikan confirm kita dah meratai air itu kepada seluruh anggota kita. Melainkan kalau kita puasa itu janganlah buat macam tu, tapi kalau tak puasa boleh ya. Dan demikianlah kita telah mengatakan bahawa mandi itu ada sunat-sunatnya, iaitu sunatnya kalau kita mandi itu kalau boleh menghadap kiblat, dan kalau boleh kita dalam keadaan pakai kain basah tutup aurat ya. Dan kalau kita mandi itu kita ambil wuduk dulu sebelum kita mandi ya. Jadi bila kita dah ambil mandi dengan sendirinya wuduk dah terangkat, asalkan dalam masa mandi tak melakukan perkara membatalkan wuduk, seperti kita tapak tangan kita serta kemaluan kita. Jadi itu batal wuduk. Jadi dengan itu mandi kita tu tidak mengangkat hadas kecil. Jadi kita kena ambil wuduk untuk kita solat ya. Ya, demikianlah para jemaah sekalian sampai kita di muka surat 245. Muka surat 245 mengenai mandi yang disunatkan. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ahli bait kaum keluarga yang mulia yang dikasihi, dan sekalian para sahabat yang diridainya, dan sedemikian juga pada sekalian para tabi'in dan juga kepada para masyayikh, para alim-alim ulama kita, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian juga para guru kita sehinggalah sampai kepada tuan pengarang kita iaitu Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Kedua-dua mereka masih hidup di kota Madinah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan dilindungi mereka pada sekalian ke apa-apa yang dibimbangkan, dan semoga Allah merahmati semua roh para masyayikh, guru-guru kita semua, dan demikian juga semua Allah tinggikan darjat-darjat mereka, dan semoga Allah berkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata tuan pengarang kita yang dirahmati Allah di muka surat 245 dalam tajuk G, mandi yang disunnahkan. Jadi mandi yang disunatkan. Yang wajib kita dah tahulah 8 perkara yang menjadi wajib. Mandi daripada hadas besar, hadas kecil, mandi daripada perempuan yang berhenti pada haid, mandi hadas besar, hadas kecil tak wajib mandi ya. Dan perempuan yang berhenti pada haid, daripada nifas, daripada melahirkan anak, itu sebenarnya kita sebut. Sekarang yang disunatkan, apakah yang disunatkan untuk kita mandi? Yang pertama, mandi Jumaat. Jadi kalau kita nak pergi salat Jumaat, sunat mandi Jumaat. Yang tak pergi salat Jumaat, tak disunatkan. Jadi di sini sunat untuk orang yang nak pergi salat Jumaat. Waktunya mandi itu dimulai dari terbitnya fajar sampai setelah imam salam dari salat Jumaat. Jadi kalau sekiranya kita nak pergi salat Jumaat, paling cepat pun setelah terbit fajar. Kenapa? Kalau sekiranya dia mandi sebelum terbit fajar, itu namanya malam Jumaat. Jadi belum lagi disunatkan. Yang dinamakan hari Jumaat ialah lepas masuk subuh. Jadi dengan itu bila masuk subuh, maka bolehlah dia pun mandi sunat Jumaat. Jadi kalau orang nak pergi kerja, dia nak keluar rumah sebelum salat subuh, cepatnya tempat kerja jauh. Jadi dengan itu dia tak dapatlah mandi Jumaat ya. Tapi ada setengah ulama mengatakan bahawa mandi Jumaat sudah boleh daripada setengah malam. Sebab dah kira malam Jumaat. Tapi itu pendapatnya kecil. Pendapat ramai atau pendapatnya banyak ialah mandi Jumaat sudah dibolehkan bila masuk waktu subuh pada pagi Jumaat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, niatnya itu nawaitul ghusla li salatil Jumaah lillahi ta'ala. Aku niat mandi
untuk solat Jumaat kerana Allah. Dia. Yang kedua, sunat mandi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini nak pergi sembahyang Hari Raya lah ni. Tapi kalau tak pergi sembahyang Hari Raya, tak pergi sembahyang Hari Raya pun boleh. Kenapa? Kerana mandinya itu kerana Idul Fitri, bukan kerana solat. Kerana Idul Adha, bukan kerana solat. Kalau dia solat, tak apalah, lagi bagus. Mandinya tu adalah dimulai dari pertengahan malam Hari Raya sampai terbenamnya matahari pada Hari Raya. Di masa panjang lah, daripada malam Hari Raya semalam lah sampai hari ini sampai maghrib. 24 jam. Jadi kalau macam tu, orang itu dia boleh, Ustaz dah habis waktu solat Jumaat, solat Hari Raya, solat Raya pagi tadi. Ya betul. Tapi ini mandi kerana Hari Raya, bukan pasal solat Hari Raya, pasal Hari Raya, beza. Kalau Jumaat, pasal solat Jumaat. Sebab tu waktu itu bermula pada pagi subuh sampai waktu imam solat Jumaat. Itu dia waktu dia untuk mandi Jumaat. Jadi mandi Hari Raya boleh satu hari penuh, daripada malam Hari Raya sampai kepada maghrib pada Hari Raya, 24 jam. Niat dia nawaitul ghusla li yaumil Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, kalau sekiranya Idul Adha, li yaumil Idul Adha lillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi untuk hari raya Idul Fitri ataupun untuk hari Idul Adha. Untuk hari raya Idul Adha kerana Allah Ta'ala, ya. Yang ketiga, sunat mandi setelah memandikan mayat. Itu kita dah sebutkan pelajaran yang lepas. Jadi kalau orang yang mandikan mayat, laki-laki atau perempuan yang telah memandikan mayat, maka disunatkan untuk mandi. Masuk waktu mandi dimulai dengan selesai yang mandikan mayat, dan keluar waktunya apabila tidak ingin mandi. Jadi dia tak ada waktu Ahad lah. Dia mandikan pada pagi Ahad, dia mandikan mayat. Lepas tu dia relax, dia tak mandi sampai malam. Ustaz dah malam dah baru nak mandi. Boleh. Kenapa sunatnya tu ialah kerana, maaf kata pertama sekali, hilangkan badi. Hilangkan badi tu hilangkan rasa ketakutan apa segala-galanya. Waktu kita mandikan tu, ya, kadang-kadang ada orang badi dia tengok. Tapi orang biasa mandi mayat ni tak badi lah. Badi tu maknanya, dia tu tidak, dia hilang panduan dia, ya. Jadi itulah mandikan mayat, ya. Jadi kalau sekiranya dia mandikan mayat, sunat dia mandi sendiri. Lepas dia, tapi ialah nak mandi sendiri ni mungkin dia tak mandi tempat rumah mandi mayat lah. Ya, dia balik rumah dia sendiri yang tukang mandi mayat ni. Yang tukang bantu-bantu pun namanya mandi mayat juga. Mereka pun disunatkan juga mandi. Mungkin kalau dia nak pergi ke kubur, dia pergi ke kubur, balik rumah dia mandilah mayat. Itu yang sunatnya. Yang keempat daripada sunat mandi ialah mandi solat istisqa, minta hujan. Waktu mandinya terbagi pada dua. Jika dilakukan secara munfarid sendirian, minta hujan ni maknanya sembahyang minta hujan lah. Jadi kalau kita buat sendiri-sendiri, waktunya adalah dimulai ketika akan solat. Kita nak solat. Bila bapa nak sembahyang minta hujan ni, pukul 10 pagi. Jadi pukul 9.30 kita mandi. Aku mandi niat mandi sunat minta hujan. Mandi sunat minta hujan. Solat minta hujan, ya. Dan keduanya, kalau sekiranya dia solat istisqa tu beramai berjemaah, sudah ditentukan oleh mufti negara, kita akan solat istisqa pukul 12.30 hari. Jadi sebelum kita keluar rumah, kita mandilah. Waktunya bermula dari setelah berkumpulnya para jemaah solat, dan keluar waktunya dengan dimulai solat. Jadi bila orang nak kumpul, tapi takkanlah orang nak kumpul pukul 12, baru kita pukul 12 nak mandi kan. Sebelum kita keluar rumah lah kita mandi. Kita keluar rumah pukul 11.30. Sebelum kita 11.30 kita mandi, 11.30 kita keluar pergi tempat solat istisqa. Biasa solat istisqa ni dilakukan di tanah lapang, ya, di tanah lapang. Tapi kalau sekiranya di masjid-masjid tu ada kosong, mereka buat di masjid pun boleh, ya. Itu solat istisqa. Aku mandi sunat solat istisqa. Istisqa tu mandi minta hujan, mandi solat minta hujan.
Yang kelima, mandi sunat setiap malam pada bulan Ramadan. Dan waktu mandinya adalah dimulai dari terbenam matahari. Oh, setiap malam bulan Ramadan. Ya. Kita lepas buka puasa, kita lepas salat maghrib, ya. Kita nak pergi semayang kat masjid, nak semayang isyak, nak tarawih, kita mandi dulu. Jadi ini mandi pun dia menyegarkan badan kita untuk kita lebih cergas untuk nak salat isyak dan tarawih di masjid. Dan jadi niat mandi macam mana? Niat aku mau mandi sunat untuk pergi salat ke tarawih ke, nak pergi salat isyak ke, ya, ataupun aku mandi sunat malam Ramadan pun boleh. Yang keenam, mandi setiap akan menghadiri majlis taklim. Kenapa Ustaz? Kerana kita menghadiri majlis taklim ni majlis taman syurga. Jadi di situ para malaikat ada dan orang ramai pun ada. Jadi jangan sampai kita menyakiti mereka dengan bau busuk badan kita. Sunat kita mandi. Macam tu juga salat Jumaat. Kita dah ramai orang kan. Jadi kita jangan sampai badan kita berbau busuk dan menyakiti orang-orang yang ada. Jadi kita mandi untuk salat Jumaat. Macam tu lah pergi majlis taklim. Kita lagi belajar agama kan. Dan mandi ketika akan berihram. Jadi kalau untuk mandi solat, nak pergi belajar agama ni, nak niat macam mana? Aku mandi sunat kerana nak pergi belajar agama. Macam tu saja. Tak ada apa-apa special bacaan, tak adalah ya. Ni kita dah letak niat aku ni nak pergi belajar ni, nak pergi kelas ni. Jadi aku mandi sunat untuk nak pergi kelas belajar agama umpamanya. Dan yang ketujuhnya ialah mandi ketika akan berihram. Itu orang nak buat haji, buat umrah ya. Dia mandi, aku mandi sunat ihram kerana Allah. Baik dia lelaki ataupun perempuan ya. Dan yang ke-8, mandi bagi seorang yang baru sembuh dari penyakit gila. Dia baru penyakit gila, dia dah sembuh dah. Dah sedar dah. Jadi dengan itu, dia sunatlah dia mandi ya. Dan yang ke-9, mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam. Habis Ustaz nak niat apa ni? Aku mandi kerana masuk Islam. Itu sajalah ya. Jadi kita sebutkan mandi itu kerana apa? Kerana apa demi tujuan dia? Kerana masuk Islam, kerana kita sembuh dari penyakit gila, kerana kita nak pergi kelas agama, taklim, atau kita nak pergi solat tarawih, jadi macam tu. Jadi kalau sekira kita mandi itu kerana kita nak buat ibadat, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali kata sunat mandi untuk setiap salat fardu 5 waktu. Jadi nak sembahyang Zuhur, aku mandi nak sembahyang Zuhur. Aku mandi kerana nak sembahyang Asar. Kenapa? Bersihkan badan. Jadi bersihkan badan dan cergaskan badan itu pahala sunat ya. Jadi mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam jika ia tidak pernah ketika hadas besar pada masa kafirnya. Dan apabila dia, jadi hukum sunat lah. Sunat dia mandi. Kalau sekiranya orang kafir ni belum pernah berhadas besar. Belum hadas besar maknanya belum pernah keluar air mani. Dia belum pernah bersetubuh. Jadi dia belum pernah hadas besar lah. Kalau perempuan dia belum pernah haid. Jadi kalaulah dia sudah pernah hadas besar, jadi tak bukan hukum sunat, jadi hukum wajib. Wajib pasal dia sudah pernah hadas besar. Ya. Dan apabila dia pernah mengalami hadas besar pada masa kafirnya, maka hukum mandi itu adalah wajib mandi setelah dia masuk agama Islam. Nak niat apa? Mandi hadas besar. Aku mandi angkat hadas besar. Sebab masa dia kafir, dia dah kahwin, dia bersetubuh dengan isteri dia, dah ada besar. Dia perempuan yang sudah haid, dia pernah dah datang uzur, dia berhadas besar, tapi dia tak mandilah masa dia kafir. Dia kafir mana ada dia nak mandi hadas besar, tak ada. Ini hanya agama Islam saja yang ada mandi hadas besar. Dia agama lain tak ada. Subhanallah. Ini Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan orang Islam ni bersih, suci. Maaf ya, orang Islam kita bila kita buang air besar sama kecil wajib beristinja dengan air. Tak boleh dengan tisu saja sekadar je lah. Tisu tu kalau darurat boleh lah. Tapi kalau tidak dengan air, dengan pakai sabun, bersih kita orang Islam kita. Alhamdulillah. Maaflah ya, private part kita pun bersih. Kalau sekiranya yang bukan Islam ni, Allahuakbar. Kita tak boleh komen lah. Kita pun tak tahu. Tapi dari segi agama mereka tak ada tuntutan.
Tak ada tuntutan nak kena bersihkan. Tengok pakai tisu saja. Bila datang cerita COVID saja, tak boleh nak keluar rumah, lockdown, habis semua tisu-tisu dekat Mustafa Center semua habis semua. Botak licin. Pasal itu yang diorang gunakan untuk diorang nak bersihkan diri dan qada hajat. Kita alhamdulillah, kita orang Islam, kita cukup dengan air saja alhamdulillah. Bahkan menggunakan air itu lebih bersih lagi daripada yang lain. Sebab yang lain kita dah katakan pelajaran kita, walaupun dia hilangkan ain benda najis, tapi dia punya bekas masih ada. Maaf kata, bau dia pun masih ada. Bau dia pun masih ada. Tapi kita orang Islam alhamdulillah. Sebab tu kita disyukurlah ya, nikmat iman Islam ni. Kita syukur bahawa ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi kami iman, bagi kami Islam, dan cukuplah kedua ni sebagai nikmat yang terbesar dari sisi mulia rahmat dengan berkat Nabi SAW. Syukur pada Allah. Dan yang ke-10, mandi ketika akan masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Jadi kalau nak masuk kota Mekah, sunat mandi. Nak masuk kota Madinah, sunat mandi. Ini kalau ada tempatnya lah. Kita ni datang daripada Madinah, datang daripada Jeddah nak masuk ke Mekah, mana ada tempat-tempat nak mandi ya. Tapi Rasulullah SAW bila datang daripada Madinah sampai ke Mekah, Nabi berhenti di satu tempat nama dia Perigi Tua. Perigi Tua. Tua tu nama lah. Di situ Nabi berhenti, Nabi mandi sunat. Itu memanglah Nabi naik unta kan. Kita naik bas ya. Kadang-kadang bas tu bukan ikut cakap kita. Lagipun memang dah tak ada tempat tu, tempat mandi pun dah tak ada ya. Itu tinggal sejarah saja ya. Begitulah sunat mandi ya. Jadi kalau ada lagi siapa-siapa nak sunat mandi tu, dia nak buat sembahyang tahajud, dia niatlah aku mandi sunat tahajud, aku mandi sunat tarawih, aku mandi apa-apa ibadat dia nak buat, aku mandi sunat nak baca Quran. Kenapa kau ni niat-niat ni? Sebab aku nak ibadat pada Allah. Jadi setiap ibadat yang kita nak buat tu, kita kalau nak mandi itulah bagus sebab membersihkan diri. Islam ni menganjurkan kita bersihkan diri kita. Tapi jangan membazir lah. Duduk sekali nak bilik air, duduk sekali sampai 10 minit, 20 minit. Berapa lama kau mandi ni? Jadi ni kadang-kadang bilik air pun naik pula. Itu dah membazir lah. Tapi kita tengok apakah jumlah air yang digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan antara hukum wuduk dengan mandi. Ini kita tengok beza dia. Perbezaan hukum antara wuduk dan mandi terdapat pada beberapa masalah. Pertama, wuduk sah dilakukan dengan niat aku niat wuduk. Dia niat aku niat wuduk sah. Kerana wuduk itu sendiri adalah ibadat. Dia sendiri, wuduk tu adalah ibadat. Tapi kalau mandi tidak sah. Niat aku niat mandi tak sah. Ustaz, yelah mandi ni sebenarnya untuk apa? Sekarang kita mandi kerana panas, sekarang kita mandi tu orang badan kita gatal-gatal. Jadi mandi ni untuk apa? Sekarang aku niat mandi untuk apa? Jadi kalau kita mandi hadas besar, tak sebut hadas besar, tak sah. Kalau sekiranya kita mandi hadas besar, kena sebut aku mandi untuk angkat hadas besar. Ustaz, saya tak sebut angkat lah. Saya cuma sebut aku mandi hadas besar. Itu kebiasaan orang kita lah ya. Orang kita shortcut. Aku mandi hadas. Dia orang mandi hadas besar. Belum. Pergi mandi hadas besar. Aku mandi hadas besar. Tapi tujuannya untuk angkat hadas besar. Jadi itu sudah orang kata sedia maklum ya. Allah Ta'ala pun maha mengetahui ya. Jadi kita pun minta maaf pada Allah. Mungkinlah ya, kepada setengah ulama kata ini kena sebut angkat sebab dia nak angkat hadas besar tu. Jadi kalau sekiranya daripada sekarang kita dah tahu, kita kena sebutlah dalam hati kita, aku mandi angkat hadas besar kerana Allah. Jadi kita niat macam tu. Yang sudah-sudah Ustaz, saya cuma niat aku mandi hadas besar. Tak apalah, mudah-mudahan Allah terima. Tak ada apa-apa sebenarnya. Ada setengah ulama pun kata boleh, tak apa ya. Sebab tujuannya ialah untuk angkat hadas besar. Kerana mandi adalah dilakukan untuk ibadat. Bukan mandi itu ibadat, tapi untuk lakukan ibadat. Ya, berbeza dengan wuduk. Wuduk itu sendiri adalah ibadat. Wuduk tu dapat pahala. Tapi sekarang kalau mandi saja tak dapat pahala. Tapi kalau mandi untuk angkat hadas besar, baru dapat pahala. Kerana dengan mandi itu dapatlah dia bersolat. Itu tuan-tuan. Yang kedua, sunat untuk mengulang wuduk. Tajdid wuduk. Sedangkan mandi tidak sunat ulang.
Kalau kita dah ada wuduk, kita dah sembahyang Zuhur, kita masih ada wuduk, masuk waktu asar, kita nak ulang balik salat wuduk, itu namanya tajdid wuduk. Dalam bahasa Arab maknanya renew wuduk. Wuduk dah ada tapi renew lagi. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Itu sunat. Tapi kalau mandi tak. Dah mandi tadi, nak sembahyang subuh, kita mandi hadas besar sebab kita dah bersama suami kita. Kemudian nak sembahyang zuhur, nak mandi lagi hadas besar, tak payah dah. Mandi hadas besar cukup sekali je, tak payah 2-3 kali. Wuduk boleh kita buat ulang lagi. Kerana dia ada wuduk, nak ulang lagi. Tapi ulang tu dengan syarat. Wuduk yang pertama tu sudah dipakai untuk solat. Kalau kita dah ambil wuduk kedua, kemudian tak solat apa-apa sebab zuhur kita dah sembahyang. Tiba-tiba pukul 4.30 masuk asar, nak ambil wuduk lagi. Wuduk pertama tadi kau ambil tu dah pakai solat. Belum pakai. Kalau gitu tak disunatkan untuk ambil wuduk yang kedua, yang dinamakan tajdidul wuduk, renewal of wuduk. Tak disunatkan sebab wuduk pertama belum pakai lagi. Itu tuan-tuan ya. Yang ketiga, boleh mengusap sepatu khuf tatkala wuduk dan tidak boleh mengusap sepatu khuf waktu mandi. Kita dah belajar bab mengusap kasut. Jadi kalau orang yang pakai kasut, dia wuduk dulu, kemudian baru pakai kasut, dia cukup syarat lah. Kasut dia cukup syarat ya, sampai tutup kepada dengan ankle dia. Dan kasut dia tak boleh tembus air. Jadi bila waktu dia wuduk, dia boleh sapu saja, tak payah buka kasut. Tapi kalau dia mandi dia kena buka kasut dia, tanggal semua. Itu syarat mandi. Beza kan? Sebab mandi dia kena merata air seluruh anggota kita. Dan yang keempat, wajib tertib tatkala cuci anggota wuduk, tapi tak wajib tertib dalam mandi. Dalam waktu kita berwuduk, kita wajib tertib. Muka dulu, kemudian tangan sampai siku, sapu kepala, lepas tu kaki. Kalau kita tonggang terbalik, tak sah. Tapi dalam mandi tak ada tertib. Kita sunat mandi kepala dulu. Lepas tu tangan, lepas tu anggota kanan, lepas tu anggota kiri. Tetapi kalau kita tonggang terbalik, kita mula kaki dulu. Tak apalah ya, kita mula kaki dulu. Kalau di negeri-negeri yang sejuk ya, di mana dia mandi tu, dia kalau mandi kepada kepala terus, itu kurang sihat. Kerana panas dia tu tak keluar. Jadi panas terpendam dalam badan dia. Jadi kalau bagus dia mandi tu daripada kaki dia. Kaki dia, air sikit-sikit air dia naik sampai ke peha dia, sampai ke perut dia. Jadi maknanya temperature panas dia tu naik sampai ke badan slowly. Lepas tu dia basahkan badan slowly, dia basahkan kepala. Jadi temperature panas dia, hawa panas dia, heat dia tu, bahang dia tu naik sampai ke kepala. Kalau dia terus mandi terus kat kepala dia, jadi dia punya bahang panas tu terpendam dalam badan. Tak lepas. Itu kurang sihat, ya, kurang baiklah ya. Jadi itu cara mandi. Sebab tu di sini mandi ada cara. Walaupun sunatnya tu kita mandi ada besar tu kena kepala, tapi ini kita mandi untuk nak kita kata nak normalizekan kita punya temperature badan kita dengan air kita. Ya. Jadi kita sesuaikan air tu dengan badan kita sampai dah cuci kepala semua. Kemudian lepas tu bila kita pun dah badan kita dah normal dengan air punya temperature, lepas tu kita niatlah aku mandi hadas besar atau aku mandi untuk angkat hadas besar kerana Allah. Jadi kita pun basahkan badan mengikut kepala, kanan, kiri, seterusnya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Cara yang sunatnya lah ni ya. Dan sunat yang kelima, sunat kadar airnya tidak kurang dari 1 mud, 510 gram untuk wuduk. Jadi kalau sekiranya kita berwuduk, Nabi kita SAW berwuduk dengan air 1 mud. Air 1 mud ni macam mana? Kalau kita kata 1 liter. Ya, kalau minyak 1 liter kan, lebih sikit daripada gelas ni lah ya. Lebih sikit saja. Itu air 1 liter. Mana 510 gram. Nabi wuduk, sikitnya air Ustaz, Nabi pakai wuduk. Ya itulah, Nabi tak membazir macam kita. Nabi melihat seorang sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, dia ambil wuduk di air yang mengalir. Dia pun ambil wuduk, air ni banyak dipakai. Nabi kata jangan membazir. Ya Rasulullah, ini air mengalir ni. Walaupun di atas air yang mengalir, Masya Allah. Ini Islam tuan-tuan ya. Jangan kita membazir. Jangan kerana kita nak ambil wuduk, kita buka pipe dia besar, kalau kita cuci muka kita ambil 1 minit. Kemudian air tu keluar mungkin 1 baldi boleh isi.
membazir, hukumnya haram. Kita dah sebut dalam bab wuduk dah dulu ya. Walaupun setengah ulama kata kalau rumah kita punya makruh, kalau masjid jadi hukum haram. Sebab masjid wakaf, hak orang ramai. Kalau rumah tu kita bayar. Tapi walaupun kita bayar, tapi kalau ada itu menjadi pembaziran, haram tetap haram. Jadi sebaik-baiknya bila kita berwuduk ni, baik kita wuduk atau kita mandi, kita buka air yang sekadar kita perlu saja. Itu untuk wuduk. Jangan kurang pada 510. Yalah kalau lebih, kalau orang tu perlu lebih, apa nak buat. Tapi jangan berlebihan. Jangan banyak sangat. Dan kalau mandi pula, tatkala dan kadar air tidak kurang dari 1 sak. Sak tu apa? Sak tu mana gantang. Kalau mud tu 1 cupak. 1 mud tu 1 cupak. 510 gram. Kalau sak tu 1 gantang. 1 gantang tu 405 kilogram, ya. Kira-kira 4 cupak jadi 1 gantang, ya. 4 cupak jadi 1 gantang. Jadi kalau Nabi SAW mandi air 1 gantang, macam kita kata air 1 baldi lah. Air 1 baldi. Ya, 1 baldi yang sederhana. Jadi itulah Nabi gunakan. Yalah Ustaz, rumah Nabi mana ada pipe? Semua ambil pada telaga, betul. Rumah Nabi ambil pada telaga. Dia bawa masuk ke tempat bilik air kat tempat dalam rumah dan Nabi mandi situ. Dengan air yang 1 baldi. Tapi walaupun kita rumahnya pipenya buka seperut, tapi jangan buka kita besar-besar. Kita buka full. Jangan, itu satu pembaziran. Ya, jangan kita buatkan macam tu. Lebih-lebih lagi kalau mandi di bathtub. Bathtub ni maknanya air sepenuh-penuh bathtub dia tu. Penuh tu. Itu berapa punya gantang air tu. Mungkin 20 gantang yang air tu. Masya Allah. Jadi jangan itu satu pembaziran. Melainkan kalau perlulah. Kadang-kadang tak apa. Ya, jarang. Jangan tiap-tiap hari mandi kat bathtub. Jangan, tak apa, tak perlu. Ya. Bukan kita ni orang duduk kat sawah ladang. Nak cuci badan kita, nak kena berus. Kita duduk kat pejabat, dalam aircon rumah. Alhamdulillah lah. Jadi kita tak perlulah sampai nak berbasuh, sampai nak berendam kat badan kita bathtub tu. Ya. Maaflah tuan ya. Yang keenam, sunat taslith, mengulangkan basuhan 3 kali tak kala wuduk. Hal ini menurut kesepakatan ulama. Dan tidak sunat taslith, mengulang 3 kali ketika mandi. Jadi kita kalau wuduk, sunat cuci muka 3 kali, sunat cuci tangan 3 kali. Tapi kalau kita mandi, kita apakah sunat tuang air sampai sekali, kemudian tuang air, tak ada. Dia tak sunat mengulang 3 kali. Dia cuma cukup. Dia cuma cukup sekali aja lah ya. Yang mana yang wajib tu ya. Dan di muka surat 247, masalah-masalah yang berkaitan dengan bab mandi. Apakah ada masalah-masalah berkaitan bab mandi? Pertama, apabila seseorang melakukan 2 hal atau lebih yang mewajibkan mandi, seperti keluar mani dan bersetubuh, maka cukup dengan 1 kali mandi dan diniatkan untuk mengangkat 2 hadas besar tersebut atau salah satu dari hadas tersebut. Dengan demikian, maka terangkatlah hadas-hadas yang lain. Dia ada melakukan beberapa sebab yang mewajibkan mandi. Kita dah sebut, apakah ada sebab-sebab yang mewajibkan mandi? Pertama, persetubuhan. Ya, maaf kata berlaku perhubungan suami isteri. Jadi apabila berlaku persetubuhan, wajiblah mandi. Keluar mani atau tak keluar mani, wajib mandi. Itu hukum dia. Dan yang keduanya ialah keluar mani. Antara yang mewajibkan mandi ialah keluar mani. Jadi dia ada 2 sebab di sini yang mewajibkan dia mandi. Nak niat macam mana Ustaz? Niat saja aku mandi untuk angkat hadas besar. Jadi termasuklah yang kerana persetubuhan, yang kerana keluar air mani, itu sudah dirangkum yang masuk dalam mandi untuk angkat hadas besar. Tak payah kita niat mandi kerana persetubuhan, mandi kerana keluar air mani, tak payah. Ya, cukuplah satu niat saja. Yang kedua, apabila seseorang akan mandi wajib dan sunat, seperti mandi dari janabah dan mandi Jumaat, maka harus berniat untuk keduanya, iaitu niat untuk mandi janabah dan niat mandi sunat solat Jumaat, agar mendapatkan pahala atas keduanya. Dan apabila niat untuk salah satunya sahaja,
maka hanya mendapatkan mandi yang diniatkan sahaja. Itu tuan-tuan. Mandi wajib, mandi hadas besar. Kita ni kita sudah berhadas besar. Kemudian pada hari ini hari Jumaat, nak pergi solat Jumaat pula. Jadi solat Jumaat sunat kita mandi. Habis kita nak niat macam mana? Niat mandi hadas besar dulu. Dan mandi untuk solat Jumaat. Jadi bila kita mandi, aku mandi untuk angkat hadas besar dan untuk solat Jumaat kerana Allah. Macam tu. Jadi kita dulukan yang wajib, jangan kita terbalik, jangan kita dulukan yang sunat. Ya. Sebab sunat ni mengikut yang wajib tu mesti dibuat. Jadi kita niatkan aku mandi hadas besar dan mandi sunat Jumaat kerana Allah. Itu tuan-tuan ya. Kalau dia niat satu saja, aku mandi sunat Jumaat, dapat mandi sunat Jumaat. Sunat hadas besar, mandi hadas besar tak lepas. Tak lepas maknanya tak bersih lagi dia tak boleh solat Jumaat. Kalau dia niat mandi hadas besar saja, dia tak niat mandi Jumaat, tak dapatlah sunat mandi Jumaat. Dia niat apa dia niat, itu yang dia dapat. Apa Nabi kata, wa inna likulli ri'in ma nawa. Bagi setiap orang dia dapat apa yang dia niatkan. Yang ketiga, hadas kecil dapat terangkat dengan melakukan mandi wajib seperti janabah. Oleh kerana itu tidak wajib berwuduk setelah mandi janabah. Sedangkan jika mandi sunat seperti mandi Jumaat, maka hadas kecil tersebut tidak terangkat. Jadi harus tetap berwuduk setelah mandi. Kita dah sebut dalam pelajaran kita. Bila kita mandi hadas besar, dia angkat hadas besar, jadi hadas kecil yang kat bawah pun terangkat secara automatik. Jadi setelah kita mandi hadas besar, aku mandi untuk angkat hadas besar kerana Allah. Kita dah mandi hadas besar, dah boleh terus pergi sembahyang. Ustaz tak ambil wuduk. Dia dah terangkat dengan secara automatik. Wuduk pun dah terangkat. Kerana wuduk hadas kecil. Yang hadas besar dah terangkat, hadas kecil dia follow saja. Tapi dengan syarat, kita dah sebut tadi juga, syaratnya waktu tengah mandi hadas besar jangan kita buat perkara yang membatalkan wuduk. Seperti kita kentut, seperti kita sentuh kemaluan kita dengan tapak tangan. Jadi kalau kita nak bersihkan celah-celah kelengkang kita dengan tapak tangan, itu dah batal wuduk. Jadi dah sentuh kemaluan. Bila sentuh kemaluan, jadi kita dah habis mandi, kita kena ambil wuduk. Tapi kalau dia jagalah, sebelum waktu dia mandi hadas besar tu, dia jaga tak menyentuh dengan tapak tangan. Macam mana Ustaz dia tak sentuh tapak tangan, dia nak orang kita nak gosokkan supaya air tu kena semua ke anggota dia. Mungkin dia pakai sarung tangan tipis. Jadi dengan tu dia selok kat ke kelengkang dia semua tu, kemaluan dia tak kena dengan kulit, dia hanya dengan kita kata sarung tangan. Itu boleh, tak menjadi masalah. Dan dengan itu secara automatik dia sudah dapat wuduk. Tapi kalau dia mandi sunat, aku mandi sunat Jumaat kerana Allah. Mandi untuk solat Jumaat kerana Allah ya. Kemudian lepas dia mandi, terus nak pergi sembahyang. Tak boleh. Bulan wuduk. Saya dah mandi sunat Jumaat, bukan mandi hadas. Dia sunat. Jadi dia tak boleh angkat hadas kecil. Jadi kena ada wuduk, ambil wuduk lain pula. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam beberapa sedikit masalah tentang bab mandi-mandi ni. Jadi dengan itu alhamdulillah dah selesai kita bab mandi, dan dengan itu kita masuk babun najasat wa izalatiha. Bab yang membicarakan macam-macam najis dan syariatnya. Dan macam mana nak hilangkan najis-najis tu. Wallahu a'lam. Kita di situlah tuan-tuan dan puan-puan ya, di muka surat 249 ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi besok kalau sekiranya besok hari Jumaat, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, kita sambung dengan fikih ataupun kita sambung dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hari Jumaat, hari keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihatlah apa yang Allah sesuaikan insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa malam ini, malam Jumaat, ada pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura, jam 9 malam ya. Jangan lupa banyakkan selawat pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat besok, dan jangan lupa baca suratul Kahfi
ya surah Kahfi juz yang ke-15 ya pada malam ini atau pada esok pagi. Ya sebab itu memang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan baca suratul Kahfi akan Allah pelihara dia daripada fitnah dajjal, godaan dajjal. Itu kita amalkanlah ya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan pada hujung hari Sabtu dah Ahad ini, insya-Allah ada majlis Maulid Rasul yang akan saya sama-sama sampaikan tazkirah, iaitu pada hari Sabtu public holiday, iaitu di Pabali 14 hari bulan, iaitu di Masjid Ar-Raudhah di Bukit Batu ya, jam 10 pagi. Kalau sekira hari Ahad di Masjid Al-Istiqamah jam 10 pagi juga ya. Jadi siapa yang ada ke lapangan boleh ikut online saya ya pada jam 10 pagi pada hari Sabtu dan hari Ahad, insya-Allah. Baik saja tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para jemaah yang telah berderma untuk pembangunan madrasah ya. Jadi kami sebagaimana tuan-tuan boleh lihat di dalam channel Telegram Tiang Fauzi, di mana saya ada masukkan gambar-gambar madrasah yang sudah siap dibina dan yang sedang diteruskan programnya, projeknya. Jadi kita ada 3 madrasah yang kita bangunkannya di Kemboja ya, 3 madrasah dan 1 madrasah, 2 madrasah, ini semua sedang dibangunkan, madrasah ketiga sedang dikumpulkan. Jadi madrasah yang kedua tu pun masih setengah lagi dan dikumpul tengah sikit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak apa siapa yang ada rezeki nak derma, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Semoga Allah murahkan rezeki anda dan berlipat ganda pahalanya di dunia dan akhirat. Dan kalau sekiranya sesiapa yang nak niat untuk ibu bapa dan tuan nenek, sangat baik sekali. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang nak derma untuk fakir miskin dan juga untuk anak yatim, untuk tahfiz Quran, kami menerimanya insya-Allah. Sekian saja untuk petang ini insya-Allah. Jangan lupa pada hujung minggu ini majlis Maulid Rasul insya-Allah. Dengan itu saya mohon maaf dalam penyampaian saya yang tersilap kata, terkasar bahasa, yang tersinggung perasaan. Mari sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.